Assalamualaikum. Salam. Siap-siap, jap. Okey, baik Tes. Datuk baik Datuk. Alang dia. Assalamualaikum. Nak buka dah? Okey. 1, 2, 3. Boleh buka video lah. Hai, bahaya saya ni. Kepit ni semua pakai selipar 12 belaka ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Selamat Ustaz ni. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada pertama Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi, Dewan Hussein dan juga Ustaz Al-Fadhil Maulana Ustaz Iqbal Zain Al-Johari dapat berseri pada malam ini. Alhamdulillah. Pertama, sebelum kita mulakan, kita minta izin untuk mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okay. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatami lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan inayahnya kita dapat bersama pada malam yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan penulis kita pada malam ini. Yang pertama, Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi bin Wan Hussein, merangkap pemikir ataupun pengasas Jurusan Rawatan, yang juga sekarang ini bertindak sebagai pengarah di institusi strategi dan juga kajian Islam di Universiti Malaysia Pahang. Dan yang penulis yang kedua adalah Al-Fadhil
Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari yang sangat kita kenali, seorang pendakwah bebas yang bertindak sebagai penyelidik dan juga penyebar dan juga sebagai pengurusi majlis taklim di beberapa buah masjid dalam usaha menyebarkan agama dan menyebarkan dakwah Islamiah. Dan Al-Fadhil Ustaz juga mempunyai pengalaman di dalam beberapa NGO, terutama NGO yang melibatkan perbicaraan Melayu Islam dan juga sejarah, yakni NGO Kemudi. Dan saya rasa saya tak perlu nak memperkenalkan panjang tokoh atau penulis kita pada malam ini, yang saya fikir baik Ustaz Iqbal Zain dan juga Datuk sendiri rasanya dah ramai orang kenal kot. Dan saya bercadang pada malam ini kita santai je, sebab kita orang pun dah stres PKP ni Datuk kan Ustaz. Jadi dengar-dengar khabar lagi nak lockdown semua, jadi orang mungkin stres. Jadi kita kalau boleh malam ini kita nak benda ni ringan, bercari yang ringan, walaupun topik yang kita nak bicarakan pada malam ini memang berat. Saya rasa mungkin tidak familiar untuk beberapa kelompok tertentu, tetapi kita tetap dalam usaha menyebarkan ilmu. InsyaAllah dengan penyampaian yang baik daripada kedua panelis dapat memberikan kefahaman yang baik dan mudah kepada sidang penonton sekalian. Dan sebelum itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada dan juga tahniah kepada penganjur, yakni Mampir, Muwasalah memperkasakan ilmuwan dan isu raja yang memberikan platform kepada kami pada malam ini untuk berdiskusi sebuah tajuk yang bertajuk Ijtihad Ulil Amri atau prerogatif Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dalam perkenan darurat. Baik, jadi prerogatif ini mungkin tak ramai orang tahu berkenaan perkataan ini, kecuali mereka yang pernah belajar dalam bidang undang-undang berkaitan prerogatif. Dan insya-Allah pada malam ini akan ada pencerahan. Dan apa pulakah kaitan prerogatif tersebut dengan ijtihad ulul amri? Adakah kedua hal ini, perkara ini satu perkara yang bermakna sama ataupun berlainan? Dan apakah kesinambungan makna kedua makna tersebut di dalam perkenan darurat? Kita sedia maklum bahawasanya kita hari ini berada dalam mood darurat setelah diisytiharkan oleh Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong darurat, yang mana kita kemungkinan sampai bulan Ogos, tetapi boleh juga diawalkan sekiranya Jawatan Kuasa Bebas nanti mempunyai idea-idea yang baik, nasihat-nasihat yang baik kepada Seri Paduka untuk menamatkan darurat ini lebih awal. Dan walau bagaimanapun, insya-Allah kita harap arah ini memberikan hikmah dan kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Namun ilmu ataupun hikmah ataupun peranan ataupun hak istimewa di sebalik pengisytiharan itu kita nak belajar jugalah daripada Datuk pada malam ini. Jadi saya nak tanya Datuk. Datuk, boleh dengar suara Datuk? Ya. Okey. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya Datuk, dalam buku Datuk, saya ada beli buku Datuk bertajuk YDPA, Kedaulatan, Prerogatif dan Amalan. Jadi saya tertarik dengan penulisan Datuk dalam buku tersebut yang menyebutkan bahawa prerogatif berprinsipkan kontinuum atau bersumberkan ajaran Islam, dinamakan sebagai ijtihad ulul amri. Jadi maksudnya mereka yang belajar tentang fiqh daulah ataupun siasat syariah mungkin dia faham tentang konsep ijtihad ulul amri. Cuma mungkin kurang pasti bagaimanakah aplikasi ijtihad ulul amri tersebut dalam kerangka pemerintahan moden seperti Malaysia yang hari ini mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi Datuk, dalam konteks perkenan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini dalam perijtihadan darurat yang disebut prerogatif baginda,
yang adakah boleh dikategorikan sebagai ijtihad uli amri ataupun bagaimana Datuk? Jadi kami minta Datuk ulaskan sedikit tentang prerogatif ijtihad uli amri dan apakah hubung kait dengan perisytiharan Sri Paduka baru-baru ini dalam kerangka sistem pemerintahan moden di Malaysia pada hari ini. Silakan Datuk. Terima kasih pertamanya Ustaz Angah dan juga sahabat saya Ustaz Iqbal Al-Jawhari. Alhamdulillah, syukur dan dapat kita bersama-sama lagi pada malam ini dan kepada semua mereka yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti mana yang saya nyatakan bahawa kedudukan raja ataupun di peringkat persekutuan yang di-Pertuan Agong mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Sebagai pemerintah yang dibentuk melalui Ikatan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan diteruskan dengan pembentukan yang muktamad melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan negeri telah bersetuju untuk membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang mana kerajaan negeri ini diketuai oleh sultan-sultan atau raja-raja yang kedudukan mereka jelas di bawah lembagaan negeri masing-masing. Baru terlihat daripada hukum kanun di setiap negeri ataupun kita lihat dari segi amalan di negeri-negeri, kedudukan raja-raja kita adalah sebenarnya dan pada hakikatnya ialah khalifah, iaitu pemerintah Islam. Dan kalau kita lihat kepada dokumen bertulis di negeri-negeri Melayu sekalipun, amat jelas menetapkan prinsip sebagai khalifah yang paksikan kepada pemerintahan amar ma'ruf nahi munkar dan prinsip-prinsip yang terkandung sebagai seorang pemerintah Islam. Jadi apabila kita menghubungkan isu perkara di bawah 150 iaitu daurat dengan peranan Sri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, maka tidak dapat tidak kita boleh memahami bahawa isu mengisytiharkan daurat bukan satu perkara yang besar, bukan suatu perkara yang ringan dan bukan satu keputusan yang biasa. Justru dalam mana-mana pemerintahan, kedudukan sebagai pemerintah, kita dapat lihat hatta Rasulullah SAW juga apabila baginda bersabda, dia ada peringkat. Bersabda sebagai siapa? Bersabda dalam sudut perundangan atau sebagai seorang manusia, ketua keluarga dan sebagainya. Begitu juga sebagai seorang raja. Apabila melaksanakan kuasa di bawah perkara 150, pastinya apabila baginda bertitah berkenalkan daurat, baginda perlu menimbangkan perkara-perkara tertentu dan inilah sudut pandang kuasa tersebut merupakan perkara-perkara yang dilaksanakan atas sifat baginda sebagai ulul amri. Dan titah atau perkenalan baginda itu merupakan bentuk ijtihad yang dilaksanakan bukan dengan begitu saja tapi dengan kata orang pertimbangan, banyak pertimbangan sama ada baginda mendapat nasihat, pandangan atau baginda sendiri memikirkan, melaksanakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu adalah merupakan kaedah-kaedah. Kalau kita lihat sumpah yang di-Pertuan Agong bahawa baginda hendaklah melaksanakan pemerintah adil dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang aman di dalam persekutuan. Justru apabila permintaan daurat dikemukakan kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai seorang raja yang berpaksi kedudukan baginda sebagai khalifah, walaupun kita tidak menamakan kedudukan baginda sebagai khalifah, tapi hakikat posisi baginda itu adalah khalifah yang melaksanakan tanggungjawab penerus kepada amanah Rasulullah SAW. Jadi atas sifat ini yang kita katakan tadi, ijtihad ulul amri perlu difahami bahawa baginda sebagai ketua agama akan melihat pelaksanaan kuasa eksekutif baginda dari sudut kaedah-kaedah yang kita ada, kaedah seperti maqasid syariah atau maqasid syariah, begitu juga dari sudut siasat syariah. Jadi apabila baginda melaksanakan fungsi kuasa sedemikian,
Inilah kaedah-kaedah yang baginda perlu lihat dan percaya perkara-perkara inilah yang telah baginda perhalusi. Justru kita lihat daripada kenyataan Istana Negara, baginda telah merundingi Majlis Raja-Raja, baginda merundingi Majlis Keselamatan Negara, bukan setakat baginda menerima permintaan daripada Jemaah Menteri. Inilah yang kita kata sudut ijtihad ul amri, bahawa dalam konteks pemerintahan sebagai ketua agama Islam, melihat keadaan-keadaan kepentingan rakyat, maka apabila baginda puas hati ada keperluan untuk melaksanakan daurat, maka disitulah keperluan untuk rakyat mentaati dan juga mematuhi. Dan asam wa ta'ah fi ma la yu'mar illa ma'siyah. Kan? Lagi apa, kita mesti dengar dan taat selagi perkara itu tidak mengarahkan kepada perkara yang maksiat. Jadi inilah sifat dalam sudut pemerintahan yang menuntut ketaatan kepada keputusan si Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Okey, terima kasih Datuk. Jadi alalang tadi Datuk ada sebut bahawasanya peristihan darurat oleh Sri Paduka Yang Bertuan Agong ini telah mempertimbangkan dengan teliti melalui pemakluman ataupun dipanggil sudah ada taklimat oleh Majlis Keselamatan Negara dan daripada resikan-resikan tertentu dan daripada pihak-pihak yang tertentu. Jadi dalam media sosial ini juga ada naratif, maksudnya Perdana Menteri mungkin telah tidak memberi nasihat yang baik kepada Sri Paduka, yang mana dikatakan beliau menggunakan alasan darurat ini untuk survival politik beliau. Jadi apa komen Datuk? Macam mana kita nak jawab? Ini naratif yang dimainkan oleh sebilangan besar juga ya dalam dunia media sosial pada hari ini. Ya, kalau kita mengatakan bahawa darurat itu bertujuan untuk kestabilan politik, untuk mengurangkan politiki negara, itu satu aspek yang perlu ada. Kerana kita lihat Raja atau Yang Bertuan Agong ini merupakan ketua politik, ketua sistem politik. Siasah kita tak boleh pisahkan daripada kehidupan seharian. Dan baginda ialah ketua politik tertinggi pemerintah, tapi baginda tidak diwarnai oleh kepartian. Jadi kalau kita lihat untuk satu bandingan yang paling tepat, yang paling tuntas tentang fungsi baginda, kita tengok pada diri Rasulullah SAW. Baginda adalah legislator, baginda juga adalah executor, dan baginda juga hakim tertinggi. Kan? Pada diri tanggungjawab. Tetapi bagaimana baginda melaksanakan tanggungjawab tersebut? Sama ada baginda mendapat wahyu dari Allah Ta'ala ataupun melalui syurah dengan para sahabat. Jadi prinsip inilah yang perlu diterima pakai oleh pemerintah-pemerintah selepas Rasulullah SAW, dan kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidun mereka ini melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa macam mana pula Perdana Menteri beri nasihat yang salah, kerana kononnya Perdana Menteri itu berkepentingan. Sungguh pun kita lihat di sana ada kepentingan. Kepentingan apa yang kita terusi? Apa kepentingan yang Perdana Menteri? Kalau kata kepentingan Perdana Menteri ini, dia tak nak bertukar kerajaan. Dalam keadaan sekarang itu bagi saya satu pertimbangan yang tidak salah. Dan keadaan dengan COVID, dan keadaan dengan banjir, dan keadaan ekonomi kita yang serba salah. Yang jadi masalah ni, kalau kita menghadapi seorang pemerintah yang korup, yang terlibat dalam kata orang, keadaan-keadaan yang tidak melayakkan diri dia sebagai seorang pemerintah yang adil, melibatkan kezaliman yang perlu, kata orang, boleh diganti dengan sistem tanpa berlaku pertumpahan darah, tanpa mengakibatkan darah yang lebih besar. Jadi di situ kita lihat ada mungkin barangkali satu tindakan yang tidak punya justifikasi. Tapi kalau semata-mata permintaan itu dilaksanakan bagi tumpuan diberikan kepada kerja-kerja untuk pemulihan, untuk pembasmian, untuk menenangkan keadaan, saya tidak melihat itu sebagai satu nasihat salah. Apatah lagi kalau kita lihat dari sudut ordinance yang digubal. Ordinance yang digubal, kita lihat ternyata ada keperluan bagaimana Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong memperkenalkan peraturan-peraturan untuk mengambil aset, mengambil tanah, mengambil bangunan, mengambil sumber manusia
boleh memindahkan pegawai perubatan tanpa sekatan di tempat mereka bekerja. Dan boleh menangguhkan pilihan raya. Anda kata kalau parlimen terbubar sekalipun, tidak takluk untuk mengada tempoh 60 hari. Parlimen tidak perlu bersidang dan tempoh 6 bulan. Tidak perlu bersidang. Tidak semestinya perlu bersidang. Tapi bukan menafikan boleh berlaku persidangan. Begitu juga pilihan raya. Tidak semestinya terbatas dalam tempoh 5 tahun. Jadi di situ tidak meluaskan tempoh masa. Tapi Yang Agung boleh memanggil persidangan parlimen. Dan kuasa-kuasa pemerintahan persekutuan yang kita mempunyai 3 cabang. Cabang eksekutif masih kekal. Cabang legislatif masih kekal. Cabang judiciary masih kekal. Yang tersentuh hanya melalui ordinance. Kalau kita tengok ordinance tu, adakah ordinance tu serving the purpose of daurat atau tidak? Kalau ordinance itu serving the purpose of daurat, maksudnya di situ ada niat yang baik. Kita lihat kalau betul kerajaan yang ada tidak mahu tindakan pertukaran government langsung secara mutlak tidak berlaku, boleh saja kita lihat permintaan dibuat, cadangan dibuat pada Presiden Pertuan Agong untuk menggantung peruntukan perkara 43 fasa 4 berkenaan Perdana Menteri hilang kepercayaan Ahli Dewan Rakyat. Kita lihat perkara 43 fasa 4 itu tidak disentuh. Jadi dalam keadaan sekarang ini sekalipun boleh berlaku pertukaran kerajaan. Jadi sebab itu saya katakan kita kena lihat walaupun dikatakan bahawa kerajaan mengadakan daurat semata-mata poin itu tidak benar. Sebab ada aspek-aspek, ada justifikasi yang perlu untuk diisytiharkan daurat. Dan si Perdana Baginda telah mengambil tindakan setelah memperhalusi. Kali kedua si Perdana Baginda memperkenalkan. Dengan berlaku banjir lagi, baru si Perdana Baginda memperkenalkan. Jadi di sini saya lihat bahawa si Perdana Baginda telah membuktikan bahawa Baginda tidak hanya takluk, tidak terikat keputusan kepada permintaan Jumlah Menteri. Kerana Baginda pertama kalinya tidak memperkenalkan. Jadi justrulah saya perlu nyatakan bahawa untuk mengekalkan kestabilan politik, kestabilan negara, itu juga ada tanggungjawab. So, itu menyentuh keteraman awam. Kan? Kalau kita nak tukar kerajaan, simply tukar kerajaan, bagi saya itu pun bukan justifikasi yang baik. Kan? Jadi kalau kita nak tukar kerajaan ni mesti ada sebab. Sebab apa? Bukan kita nak membataskan, nak bataskan hak rakyat 5 tahun sekali untuk mengundi dan sebagainya. Tempohnya maklum tiba lagi. Yang kedua, kita lihat keadaan ni bolehlah katakan keutamaan diberikan untuk menangani isu penularan COVID terlebih dahulu. Dan kita lihat kerajaan pun bagi komitmen sampai bulan 8. Lepas bulan 8 kalau keadaan tu tenang, maka boleh diadakan pilihan raya. Itu saya dengar jaminan disampaikan, saya maklumkan. Kita lihat, saya rasa kalau pihak semua boleh bersabar dan kita lihat bagaimana peningkatan jumlah penularan wabak COVID, kematian dan mereka yang terdedah, mereka yang dijangkiti, memang amat wajar lagi lah darurat diisytiharkan kerana MCO tak cukup. Undang-undang yang ada, Akta Berjangkit ini tidak cukup untuk bendung. Kerana kita menghadapi resources, keuangan. Macam mana sekarang kalau ubat tu mahal? Siapa nak tanggungjawab? Kan? Kita nak beli ubat ni, dia ikut harga pasaran. Pergi naikkan harga. Cukupkah dengan akta yang sedia ada tu untuk bendung? Kan? Jadi macam daurat ni, dia boleh ambil resources. Kan? Dia boleh bayar. Kan? Boleh bayar dengan harga, dia putuskan satu jawatankuasa teknikal. Satu teknikal untuk menentukan harga. Dan keputusan jawatankuasa ini adalah muktamad. Jadi inilah persediaan-persediaan yang kerajaan buat. Sehingga boleh kata orang mengambil alih hospital-hospital private yang kerajaan tak apalah. Jadi kita lihat benda ni lebih dari jangkauan kita. Lebih daripada jangkauan undang-undang yang sedia ada yang menyebabkan ordinance atau peristiwa daurat itu penting dan perlu diadakan ordinance daurat. Faham betul. Terima kasih banyak Datuk. Jadi mungkin orang yang dia terus judge tentang darurat ini mungkin sebab dia tengok pada
bahasa darurat tu, tidak melihat pada ordinans yang telah diisytiharkan sekali. Dan bila kita terlalu mengikut naratif itu, kita bimbang kita telah secara tidak langsung mempertikaikan kewibawaan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, yang mana Seri Paduka ni hanya mengikut pak turut orang politik, tapi tidak. Kerana seperti Datuk sebut tadi, ini pun kali kedua maknanya Perdana Menteri menyembah, memberi cadangan kepada Seri Paduka, barulah dengan faktor-faktor yang memang relevan dengan keadaan sekarang. Baik, terima kasih Datuk. Jadi pertama, sebelum saya pergi ke panel yang kedua, Ustaz Iqbal kita, saya mengalu-alukan kehadiran penonton yang sedang menonton di luar sana. Sudi-sudilah share live kami pada malam ini ke grup, ke wall anda masing-masing. Jadi untuk pengetahuan sidang hadirin hadirat sekalian, pada malam ini kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Profesor Madya Datuk Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, pengasas Disiplin Watan, merangkap pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategi Universiti Malaysia Pahang. Dan seterusnya ahli panel yang kedua, Maulana Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, panel nasihat Sekretariat Gabungan Melayu Islam Beraja. Okey, kita nak pergi kepada Ustaz Iqbal. Okey Ustaz, dengar anda. Okey, jadi kita sedia maklum dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan Islam adalah agama persekutuan. Itu bermakna kita menjunjung prinsip kedaulatan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong sebagai pemegang amanah kedaulatan milik Allah Ta'ala. Saya pinjam perkataan Datuk, pemegang amanah kedaulatan milik Allah SWT. Dalam konteks siasah syari'iyah, apakah ijtihad ulil amri ini hanya terpakai kepada ketua negara saja, atau apakah ada cabang kuasa lain, kuasa politik lain yang juga mempunyai kelayakan untuk melakukan ijtihad ulul amri tersebut? Tak jelas soalan Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Terima kasih yang berusaha Tuan Moderator, Ustaz Al-Fadil Ustaz Hanif bin Syekh Ibrahim Hafizahullah, dan yang berbahagia sahabat karib saya Al-Fadil Al-Mukarram Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, dan sekalian hadirin hadirat sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita berbincang berkenaan dengan isu darurat dalam konteks ijtihad ulil amri, iaitu prinsip prerogatif yang ada dalam bidang kuasa YDPA yang di-Pertuan Agong. Dan saya ingin sentuh berkenaan dengan ijtihad ini. Adakah kita selalu dengar ijtihad ni biasa berkaitan dengan ulama, ya. Ijtihad ni berkaitan dengan para mujtahid yang telah mencapai satu tahap ilmu yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan, kelayakan dan keahlian untuk mengeluarkan hukum, istinbat, menggali hukum hakam untuk membuat satu keputusan di atas sesuatu hukum ataupun sesuatu law. Selalu kita dengar mujtahid kan, para ulama, tetapi perkataan ijtihad itu sendiri yang bermaksud suatu kesungguhan dan kegigihan yang diupayakan, ya, untuk mencapai suatu keputusan, ya, yang dibuat di atas pertimbangan yang teliti, yang terperinci dengan penuh cermat dan yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ijtihad ini sebenarnya bukan suatu istilah yang khusus untuk ulama, tetapi ia juga dipakai untuk orang-orang yang berada di dalam kepakaran masing-masing, kepakaran bidang masing-masing. Mereka mempunyai ijtihad di dalam ilmu mereka, di dalam ruang lingkup kepakaran mereka. Sebagai contoh, vaksin. Kalau kita nak tahu tentang sejauh mana keberkesanan vaksin ataupun bagaimana kandungan-kandungan yang berada dalam vaksin, sudah tentu ijtihad itu dikeluarkan oleh doktor yang pakar berkenaan dengan ubat-ubatan.
yang mereka mempunyai keahlian di dalam hal tersebut. Begitu dalam bidang-bidang yang lain, dalam bidang agama yang sudah tentu mustahil para ulama yang mencapai kepakaran ilmu, dan di dalam konteks politik negara sudah tentu orang yang membuat ijtihad adalah dipanggil sebagai ulil amri. Apa itu ulil amri? Ulil amri adalah orang yang memegang otoriti. Orang yang memegang otoriti. Sebenarnya dalam bidang vaksin tadi, ulil amrinya di situ adalah doktor. Ya. Dan kalau dalam bidang ekonomi sudah tentu pakar bidangnya nanti orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi, perdagangan dan perniagaan. Tapi dalam bidang politik negara, dalam bidang kepimpinan, ulil amrinya adalah orang yang memegang kepemerintahan yang teratas, yang tertinggi. Dalam konteks negara Malaysia, lapisan pemerintahan yang tertinggi adalah yang di Pertuan Agong, YDPA. Maka keputusan yang di Pertuan Agong putuskan, maka ia dibuat di atas suatu yang dipanggil sebagai, bahasa modennya, prinsip prerogatif. Dalam bahasa kita adalah ijtihad. Maka apabila YDPA isytiharkan darurat, maka itu adalah sebenarnya ijtihad yang dilakukan oleh pemimpin, oleh pemerintah, iaitu YDPA, ulil amri, yang wajib rakyat untuk taat. Ya. Seperti mana surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan kamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu taat kepada ulil amri minkum, kepada orang-orang yang memegang otoriti di kalangan kalian. Ya. Dan orang yang memegang otoriti yang mempunyai peringkat-peringkat yang tertentu, tetapi dalam konteks kepimpinan dan politik negara yang tertinggi adalah YDPA. Ya. Maka seseorang tidak boleh mengatakan kenapa gunakan perkataan ijtihad untuk YDPA. Bukankah ini hanya untuk ulama? Tidak. Sebenarnya apabila YDPA telah membuat pertimbangan dan telah mengambil pendapat-pendapat dan juga input-input daripada pakar-pakar bidang, daripada orang-orang yang ahli berkenaan dengan isu semasa dan orang-orang yang pakar berkenaan dengan keadaan fenomena yang berlaku, maka di atas kebijaksanaan YDPA untuk memutuskan suatu hukum dan darurat adalah kalau saya nak ringkaskan, ia adalah sebenarnya mengikut Al-Quran dan Sunnah. Keputusan untuk mengisytiharkan darurat setelah mengambil pertimbangan. Pertamanya, saya mengatakan tadi, lapisan yang tertinggi dan pemerintahan yang membuat ijtihad adalah YDPA. Kemudian kita ada lapisan yang kedua yang juga membuat ijtihad pada kepakarannya. Dan lapisan yang kedua ini adalah PM, Perdana Menteri. Dalam konteks negara kita adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Dan beliau juga membuat ijtihadnya untuk mengisytiharkan, untuk dibawa input tersebut kepada YDPA untuk diperkenankan untuk diisytihar darurat. Dan untuk PM mencapai ijtihad tersebut, beliau juga mempunyai badan eksekutif beliau. Beliau mempunyai menteri-menteri yang beliau ambil nasihat, orang-orang yang pakar bidang. Sudah tentu PM mengambil input daripada Kementerian Kesihatan, mengambil input daripada orang-orang yang cakna dengan isu yang berlaku. Dan PM bukan membuat keputusan yang besar, itu keluar daripada poketnya. Ya. Dan setelah beliau mencapai ijtihad dan telah mengambil input daripada pakar-pakar bidang, maka beliau membuat ijtihad di dalam ruang lingkup skop beliau sebagai PM. Melihat bahawa cara yang terbaik untuk mengawal keadaan adalah dengan mengisytiharkan darurat. Tetapi beliau tidak dapat mewartakan lagi kerana beliau tidak memegang kuasa yang tertinggi. Maka beliau perlu membawanya kepada YDPA. Dan apabila beliau membawa kepada YDPA, sekarang pertimbangan yang berikutnya adalah YDPA dengan kebijaksanaan beliau pula. Bermakna untuk mencapai keputusan darurat ini bukan sesuatu yang kita boleh fikir secara simplistik. Kita boleh, bukan dengan senang, dengan mudah kita menuduh bahawa ini adalah
adalah political move ataupun ini suatu gerakan politiking supaya tidak ada pilihan raya yang terdekat berlaku supaya dia tidak jatuh ataupun dan sebagainya. Dia bukan sekadar pemikiran simplistik seperti itu untuk memberikan tuduhan. Ya. Tapi ini telah melalui beberapa lapisan. Setelah ijtihad yang dicapai oleh PM, setelah mesyuarat beliau bersama dengan pakar-pakar bidang, beliau membawa hasil keputusan apa yang beliau dapat, input yang beliau dapat, bawa kepada YDPA. Dan YDPA, kita tahu kali yang pertama apabila dibawa tidak setuju apabila dibincangkan bersama dengan Raja-Raja Melayu. Bermakna YDPA juga menggunakan kebijaksanaan beliau dalam memperincikan untuk meneliti keputusan tersebut. Ya, kali pertama usulan tersebut ditolak. Dan apabila keadaan sudah semakin meruncing, maka apabila kali kedua dibawakan kepada YDPA, maka YDPA menerima dan mengisytiharkan darurat. Maka tidak ada hak lagi untuk rakyat jelata mempersoalkan keputusan yang telah dicapai oleh YDPA dan tidak berhak pula untuk nak menuduh PM. Ya, ini dan seolah-olah ini salah Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Tidak berhak lagi kerana apabila sudah diberikan ijtihad bermakna ia telah melalui beberapa lapisan penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan sandaran daripada sudut YDPA yang memegang amanah yang beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan keadilan di negara ini, menegakkan keamanan dan kesejahteraan, bahawa beliau melihat beliau terikat dengan sumpah tersebut yang beliau sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi wa billahi wa tallahi, seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi sebentar tadi. Sumpah yang penting, ya. Dan Tuan Moderator sebutkan tadi bahawa berdasarkan perlembagaan 3/1 yang mana dalam Islam Islam sebagai agama persekutuan, betul Datuk? Ya. Ya, betul Ustaz. Maka dengan itu dalam erti kata yang lain perlembagaan kita itu sudah disyahadahkan, ya. Perlembagaan kita itu telah diislamkan. Bermakna apabila dalam perlembagaan 150 dan memberikan bidang kuasa prerogatif kepada YDPA untuk isytiharkan darurat, maka ini semua terikat dengan makna Islam. Yang mana perlembagaan itu telah disyahadahkan. Maka apabila diisytihar darurat, ia bukan sesuatu yang semata-mata bersifat duniawi. Ianya sesuatu yang bersifat agamawi, sesuatu yang bersifat apa? Agama. Ya. Ianya berkait rapat dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh memikirkan ijtihad kepada pengisytiharan darurat itu hanya sekadar sesuatu untuk nak menjaga hal-hal keduniaan, tidak. Ya. Tapi untuk menjaga kelestarian agama itu sendiri, ia terikat kuat dengan makna Islam yang berada pada perlembagaan persekutuan 3/1 tersebut. Maka di atas sumpah dengan nama Allah yang telah diambil oleh YDPA ketika pertabalan beliau untuk menjadi agung, maka beliau menjaga amanah tersebut. Beliau menjaga amanah tersebut dan beliau melihat perlunya untuk mengisytiharkan darurat, maka di situ kita sebagai rakyat mengikut perintah tersebut. Dalam erti kata yang lain sebenarnya kita taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi menjawab kepada soalan daripada moderator sebentar tadi, bahawa ijtihad dalam konteks politik negara, ijtihad tidak hanya terhad kepada YDPA, beliau membuat keputusan untuk diwartakan, tetapi untuk sampai perkara tersebut kepada YDPA ada lagi orang-orang di bawahnya membuat ijtihad. Orang-orang Kementerian Kesihatan, pakarnya membuat ijtihad terhadap bagaimana isu kesihatan, beliau bawa kepada PM. PM kemudian buat ijtihad pada peringkat beliau. Kemudian beliau bawa pula kepada YDPA. Dan ijtihad YDPA itu ulil amri yang tertinggi, maka ianya diwartakan kepada rakyat jelata. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih atas respon Ustaz.
saya nak bertanya kepada Ustaz. Jadi bila kita, sebelum tu saya nak jelaskan kepada hadirin hadirat. Kita malam ni kita tak bercakap tentang hal politik. Politik kepartian, kita bercakap isu kenegaraan yang lebih luas. Jadi kita bercakap tentang prerogatif Seri Paduka Yang Tuan Agong ataupun juga istihad pada sudut bahasanya. Istihad ini maknanya ada makna sudut istilah, ada dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa maknanya kajian yang bersungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh orang-orang pakar dalam bidang mereka. Jadi itu yang subjek kita pada malam ini. Jadi adapun berkenaan politik, kita tak menyentuh mana parti pada malam ini. Baik tokoh-tokoh politik pun kita tidak ada kecenderungan mana-mana pembicaraan kita pada malam ini. Itu kita kena, saya rasa kena clarify awal-awal lah. Baik, jadi bila sebut istihad, mungkin ada orang, yelah Ustaz, bagi dia istihad ini satu istilah yang sudah dipanggil special ataupun dah termaktub dalam usul fikih. Maksudnya kita mungkin kurang tepat kita nak kata istihad Perdana Menteri tadi ataupun istihad Seri Paduka, kerana istihad itu adalah maknanya khusus kepada ulama-ulama mujtahid, maknanya mencukup syarat sebelum mereka layak beristihad. Jadi mereka mungkin ada rasa tersinggung penggunaan itu digunakan kepada Seri Paduka dan juga kepada Perdana Menteri. Jadi apa mungkin Ustaz boleh respon? Ya, baik. Penggunaan istilah istihad untuk kita artikan juga untuk orang-orang yang berada dalam pakar bidang hanya daripada segi technicality sahaja. Yang sebenarnya daripada, kalau kita nak guna bahasa moden, maka dia akan menjadi prerogatif, dia akan menjadi skop bidang kuasa, dia akan menjadi skop kepakaran, dia akan jadi bahasa-bahasa yang moden lah. Tetapi setiap seseorang itu mempunyai keahliannya, dan jika sesuatu urusan tidak diserahkan kepada urusannya, maka tunggulah kehancuran. Maka itu apa yang kita maksudkan dengan ijtihad. Ya, daripada sudut keilmuan agama, maka ijtihad itu diserahkan kepada para mujtahid. Tetapi kita pandang ijtihad ini daripada sudut bahasa itu, daripada sudut lugah, bukan bermakna doktor itu mencapai ijtihad seperti para ulama mazhab berijtihad, nak baca doa kunut ketak waktu subuh, ya, nak apa hukum hakam agama, apa zakat, nak bayar dengan mata wang. Itu adalah ijtihad yang berkaitan dengan istinbat daripada Al-Quran, yang istinbat daripada Al-Quran dan hadis. Manakala ijtihad yang kita gunakan sebagai lugawi, sebagai bahasa yang kita bahasakan untuk selain daripada ulama, ianya adalah daripada segi lugawi, iaitu kesungguhan mereka untuk mendapatkan keperincian dan mendapatkan ketelitian supaya mereka dapat mencapai suatu keputusan yang tuntas. Tetapi untuk ulil amri, sebenarnya untuk ulil amri yang tertinggi, lapisan yang tertinggi iaitu YDPA, sebenarnya daripada sudut lugawi dan juga daripada sudut syariah, daripada siasat syariah, ianya tidak bertentangan. Maksudnya ia boleh digunakan kerana memang apa yang diwartakan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam konteks agama Islam ini, pemimpin Islam, sebenarnya itu adalah dipanggil sebagai ijtihad. Walaupun YDPA bukan seorang ulama sekalipun, tetapi beliau telah mengambil keputusan tersebut dengan mengambil pertimbangan daripada ahli agamawan. Jadi apa yang beliau wartakan itu juga adalah layak dipanggil sebagai ijtihad. Baik, okey. Jadi saya respon sikit maksudnya kesimpulan ijtihad ini ialah orang tu judge ijtihad ini dalam pemaknaan usul fiqh. Ijtihad ni kalau dalam bahasa Arab, bahasa Melayu ni adalah bersungguh-sungguh, ijtihad. Mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Dan dalam kita faham skop yang kita bicara pada hari ini adalah ijtihad pada makna bahasa, yakni yang bermaksud curahan usaha dalam melakukan satu perkara. Dan kalau segi dalam fiqh pun, maaf betulkan saya Ustaz, ada beberapa tempat orang awam boleh berijtihad. Contoh dalam masa at-tahari, contohnya
dalam menentukan ketepatan dan kebenaran satu perkara. Contohnya seseorang itu seperti mana Imam Jari Asyuti, dia berikan contoh seseorang itu dia nak solat, so dia ijtihad arah kiblat dia. Maknanya contoh di tempat yang mana kompas tak ada, maknanya dalam hutan, so dia kena ijtihad yang mana arah yang diyakin untuk dia menghadap kiblat. So ijtihad itu juga kalau sebut fiqh juga dinamakan ijtihad. Ijtihad seseorang itu untuk menentukan arah kiblat yang dia yakin. Jadi saya rasa jangan sensitif sangat dengan istilah ijtihad tersebut sebab ini bukan sahaja usul fiqh. Dalam kamus dewan pun perkataan ijtihad pun sudah diterima sebagai satu kajian dan kesungguhan pendidikan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu, buah fikiran. Dan saya rasa tak ada masalah penggunaan istilah ijtihad ini ya. Baik, kita kembali kepada Datuk. Datuk Wan Datuk. Ayo, okey Datuk. Okay. Ada saya rasa soalan ini menarik. Soalan ini daripada penonton tapi saya rasa soalan ini menarik untuk ditanyakan. Dia kata, benarkah perkara 150 perlu dibaca bersama perkara 40 kurungan 1 yang menyatakan YDPA perlu bertindak mengikut nasihat. Dan perkara 40 kurungan 1A memperhalusi nasihat menyatakan YDPA hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu. Mungkin maksud dia selama ni kita dah fahamkan Seri Paduka dia bertindak berdasarkan nasihat Perdana Menteri. Jadi ada, kalau kita lihat ketika Perdana Menteri menyembah kali pertama tidak diperkenankan untuk istiadah darurat. Yang kali kedua diisytiharkan. So bagaimana Datuk? Okay. Terima kasih. Sebelum saya jawab soalan sebentar tadi, saya ingin nak tambah sikit apa yang sahabat saya Ustaz Iqbal dan juga Ustaz Anas sebut tadi berhubung dengan ijtihad uli amri. Kita lihat dari sudut pentadbiran hukum agama pada hari ini pun tidak dapat menafikan ada takrifan mujtahid atau uli amri itu adalah para ulama. Dalam sistem yang ada pada hari ini, raja merupakan imam kepada uli amri. Sebab tu kalau kita lihat, kalau ada fatwa sekalipun, enactment Majlis Agama Islam, elemen agama Islam pun kena bawa kepada Majlis Agama Islam. Sebelum dapat warta macam Ustaz Iqbal sebut tadi, kena tuanku ni setuju warta baru boleh jadi undang-undang. Itu kita falas pada perkara itu melibatkan ijtihad. Kalau tak ada ijtihad, tak ada kuasa uli amri, maka tidak dapat dilaksanakan. Kalau ikut ijtihad secara umum, semua orang boleh berijtihad. Tapi ijtihad yang ada kuat kuasa undang-undang, itulah yang katakan ijtihad uli amri. Ijtihad yang boleh dikuatkuasakan. Kalau tak orang ni ijtihad, jadi yang mana satu undang-undang kan. Jadi kita ada proses undang-undang. Macam mana suatu ijtihad itu, dia akan ada kuat kuasa undang-undang sekiranya dia diwartakan. Juga enactment, lepas masuk Dewan Undangan Negeri tu, sebelum nak masuk pun, ulama' dah bagi pandangan, Sultan setuju, baru masuk dalam Dewan. Lepas tu bincang lagi tengok aspek-aspek lain, aspek pentadbiran. Lepas tu angkat pada raja lagi. Barulah diwartakan. Itu satu aspek yang saya rasa wajarlah kalau kita boleh develop supaya para ulama kita pun nampak jelas macam mana penguasaan undang-undang Islam dalam negara kita. Balik pada soalan tadi, sebab itulah kita lihat dalam perkara 150 perkataan yang digunakan adalah berpuas hati. Dalam perkara 40 itu adalah general application, nasihat. Kalau dalam ayat peruntukan perlembagaan itu dia tak sebut si Paduka Baginda atas budi bicara, berpuas hati, kan? Atau perkara yang termaktub dalam perkara 40 fasa 2, iaitu perkara yang dinyatakan sebagai budi bicara si Paduka Baginda Agung atau perkara jatuh di bawah purview Majlis Raja-Raja, maka Baginda perlu bertindak di atas nasihat. Walau bagaimanapun perkara 150 mensyaratkan puas hati. Dan dalam perkara 40, kita boleh baca perkara 41 saja, kena baca 40 perkara pasal 40 fasa 2 yang menyatakan di sana ada budi bicara si Paduka Baginda Agung. Dan kita juga kena faham, hari ini alhamdulillah kita bicarakan tentang ijtihad uli amri. Kenapa penting masuk ijtihad tu? Ijtihad tu penting bukan sahaja kesungguhan, tumpuan, penelitian, tetapi suatu perkara yang ingin dihasilkan itu
hendaklah syariah compliance. Itu dinamakan siasat syariah. Kan? Maknanya ijtihad pun dia kena nak capai tahap ijtihad ni, dia boleh buat orang yang pakar, tapi dia kena patuh pada syariah. Kalau tak patuh syariah, dia tu bukan satu ijtihad, kerana dia bercanggah dengan prinsip agama kita. Jadi bila kita sebut ijtihad ni semua orang boleh ijtihad, itu sebenarnya satu kata pemikiran yang baik untuk menggalakkan semua orang berfikir ke arah syariah compliant. Sebab itulah prerogatif Tuan Agong, walaupun kita kata 41, walaupun dalam keadaan yang kita katakan satu perkara tu, dia betul, raja kena ikut nasihat. Tapi undang-undang nasihat diberi itu bercanggah dengan perlembagaan. Betul, satu perkara tu katakan Agong kena ikut nasihat Perdana Menteri. Dia tak ada peruntukan puas hati, tak ada peruntukan berdiri bicara. Tapi nasihat tu unlawful. Boleh tak satu nasihat pada yang Tuan Agong oleh Majlis Islam sekalipun, tahun ni kita raya tak payah puasa. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab Agong ni dia khalifah Allah. Dia bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi menjaga agama Islam. Dan dalam perlembagaan pun ada peruntukan. Katakan suatu perkara tu yang dibawa perundangan di parlimen bercanggah dengan peruntukan 159. Perkara 5, perkara-perkara tak boleh dipinda melainkan ada perkara majlis raja-raja. Undang-undang tak sah juga. Begitu juga nasihat. Nasihat tu disembah pada Agong. Betul, Agong ikut nasihat. Tapi oleh kerana yang lebih tinggi dalam perlembagaan ialah wallahi wa billahi wa tallahi. Ini lagi tinggi lagi. Yang ni yang mengikat Agong. Jadi nasihat itu pun tertakluk kepada it must be lawful. Apatah lagi dalam perkara 150, perkara ini takluk kepada budi yang Tuan Agong hendaklah berpuas hati. Justru perkara 40 fasa 1 dan juga perkara 40 fasa 1A tidak terpakai ke atas perkara 150 kerana ini terjumlah dalam budi bicara tuanku di bawah perkara 40 fasa 2. Okey, alhamdulillah. Okey Datuk. Wah, berat juga ni pembicaraan kita pada hari ini, undang-undang Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Datuk Wan. Okey, saya nak tanya lagi Datuk Boleh Datuk jadi kita kita bersedia maklum baru-baru ni Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin 2 kali menghadap Seri Paduka untuk mohon perkenan baginda bagi ijtihad darurat untuk 2 isu yang berbeza sebenarnya, betul Datuk? 2 isu yang berbeza. Pada kali pertama tidak mendapat perkenan tuanku, dan manakala kali kedua tuanku bersetuju untuk mengisytiharkan darurat. Jadi kemudian dalam tempoh mungkin perbezaan dah tempoh yang pertama, tempoh yang kedua tersebut ialah ketika itu orang tidak mempertikaikan keabsahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi untuk kali kedua ni hari Isnin, kalau tak salah saya, hari Isnin atau Selasa, baru tersebut 2 orang ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Maknanya dari segi matematiknya Tan Sri sudah kehilangan sokongan sebenarnya. Jadi kemudian maksudnya absah tak kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri, kemudian beliau pula pergi nasihat tuanku dan sebagainya. Jadi ada juga naratif ini yang dia mainkan Datuk. Jadi bagaimana Datuk? Mungkin kali pertama tu orang faham. Masa tu you still have the numbers. Tapi sekarang ni you tak ada numbers sebenarnya. Okey. Nombor 1, kita kena faham ijtihad tidak membatalkan ijtihad lain. Al-ijtihad la yang kudu kan. Ijtihad yang lain. Okey. Betul Ustaz Iqbal? Lama dah tak baca kita buku. Duk main buku perlembagaan kan. Buku kitab rekod lama tak baca. Kita tanya orang lebih ni lah. Okey, tu yang satu. Kan? Yang kedua, kita kena faham. Kalau kita lihat pada perkara 43 fasa 4, jika sekiranya Perdana Menteri tidak lagi mendapat undi kepercayaan, maka dia hendaklah meletakkan jawatan atau atas permintaannya yang Tuan Agong membubarkan Parlimen. Dia hendak jawatan dari Parlimen kan. Dia hendaklah meletakkan, bukan dia, Jum'ah Menteri dia letak jawatan. Dia dengan Jum'ah Menteri sekali kalau hilang kepercayaan. Untuk menentukan jatuh tak jatuh ni,
Tuanku Agung kena decide. Bukannya persepsi, bukannya andaian. Dalam keadaan sekarang kita lihat, walaupun ada 2 tarik diri, kita dapat dengar katanya ada sokongan daripada pihak parti lain. Saya tak pasti cakap, saya dengar-dengar adalah kan. Jadi sebab itulah pertama proses untuk menentukan perkara 43 fasa 4 ni dia ditentukan oleh si Paduka Perintah Agung. Bukannya dakwaan dua pihak. Jadi selagi si Paduka Baginda tidak berpuas hati bahawa Tan Sri Muhyiddin telah kehilangan kepercayaan ahli Dewan Rakyat dan Baginda tidak menzahirkan sedemikian, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah Perdana Menteri yang masih sah dalam konteks undang-undang kita. Jadi bila permintaan yang kedua dibuat dan tuanku berkenan, prinsipnya samalah. Ijtihad juga. Yang pertama ijtihad, yang ni ijtihad. Jadi yang kedua ni dia bukannya membatalkan ijtihad yang pertama. Yang pertama ijtihad betul lah dengan keadaan ketika itu. Dan ijtihad kedua ni melihat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keadaan yang berlaku, penilaian yang baru dibuat. Dan timbul yang tuanku si Paduka Perintah Agung berpuas hati untuk mengisytiharkan darurat. Okey, ada penonton tanya kepada panelis. Adakah panelis Datuk Syed Kebal sendiri bersetuju kalau mereka yang mempertikaikan darurat ini, adakah kita boleh anggap mereka ni derhaka? Macam mana? Kalau pendapat Datuk macam mana? Pendek je. Dia macam kita tak ikut undang-undang lah. Kalau tak setuju dengan peristiwa darurat. Yes. Dia tak setuju. Kita darurat ni dah jadi undang-undang dah. Jadi siapa yang tak setuju dengan undang ni tak boleh lah. Tapi kalau dia menghasut, dia pergi jumpa orang, bawa orangnya, itu dah jadi kesalahan di bawah Penal Code. Tapi kalau selagi dia tak setuju saja, simpan diri dia, kan, itu dengan dia lah, kan. Sebab dalam ijtihad ni, dalam keadaan sekarang ialah ijtihad dia ada dini melibatkan urusan agama, ada ijtihad melibatkan siasi, kan. Tapi mematuhi itu adalah wajib, kan. Kalau tak patuh sehingga dia dikenakan hukuman ta'zir, itu dia kena ingat. Tapi kalau setakat dia tidak dibawa ke mahkamah, tidak dihukum, itu masih ada lagi lah. Jadi kalau tanya saya, adakah derhaka? Tak boleh sebut derhaka lah. Maknanya dia sudah berniat untuk melanggar peraturan, kan, undang-undang. Tapi kalau dia menghasut atas sifat kata darurat ni tak betul lah, itu dah jatuh, kan, dari segi kesalahan undang-undang. Tapi nak kata dia derhaka tu tengok pada keadaan lah, uruf ataupun adat, uruf lah. Ada setengah orang lelaki ni bini tak buat air derhaka dah. Ada setengah lelaki bukan setakat bini tak buat air, kena katuk atas kepala pun tak berani makan bini. Tak derhaka juga. Jadi derhaka ni subjektif lah. Dia tengok pada keadaan mana orang tu duduk. Ke kan Ustaz? Ustaz Iqbal macam mana? Adakah mereka yang tidak bersetuju kita terus belajar mereka ni derhaka, sembah derhaka kepada Sri Paduka, atau ada reason-reason yang lain? Baik, seperti yang Datuk Fauzi bagi tahu tadi, jika ia sekadar menjadi pendapat peribadinya yang mana ianya berlainan dengan apa yang diwartakan daripada peristiharaan darurat itu, dan dia simpan diri dia saja tanpa dia kongsikan, tanpa dia membuat hasutan, tanpa dia kongsikan ataupun share di media sosial dan sebagainya untuk dia nak menunjukkan ketidaksetujuannya. Selagi mana dia simpan untuk diri dia dan dia ada reservation, maksudnya dia ada pendapat diri dia sendiri yang berlainan, itu tidak dipanggil sebagai penderhaka. Itu tidak belum level bawah lagi lah. Level bawah. Saya apabila dia dah sampai kepada level menghasut untuk nak menggagalkan peristihan darurat tersebut, walau apa pun alasannya, atau sama ada dia nak ambil alasan yang di bawah, dia tak walaupun dia tidak menyentuh
prerogatif ataupun bidang kuasa YDPA, tapi dia gunakan alasan-alasan di bawah. Contohnya sebab political move, sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin tak cukup kerusi dan sebagainya. Hatta menggunakan alasan tersebut untuk nak menggagalkan ataupun untuk membatalkan peristihan darurat tersebut dengan cara menghasut ataupun mengembeling tenaga ataupun berkomplot, bersekongkol dengan mana-mana pihak. Daripada sudut syariah, ia dipanggil penderhaka. Daripada sudut syariah, ia dipanggil penderhaka. Okey, Alhamdulillah saya juga berkongsi pandangan yang sama sebab dalam dunia media sosial hari ini kita memang tak mungkin nak bagi satu pandangan yang semua orang akan setuju. Malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara kita respon. Maknanya kalau setakat dia memang kalau dari segi pandangan peribadi dia ada pandangan peribadi dia as a person dia ada, tapi dia tidaklah menyelesaikan penentangan, penderhakaan secara terbuka. Tapi biasalah perbezaan pendapat tu akan berlaku dalam mana isu sekalipun, hatta melibatkan ketua negara, tetapi cara how we respond dengan perbezaan pendapat tersebut. Okey, baik Datuk dan Ustaz. Sebahagian sahabat-sahabat saya ni, mereka juga orang panggil sangat, kita katakan royalis lah, pro raja. Pro kepada Raja-Raja Melayu. Maknanya kalau kita berbicara bab Raja-Raja Melayu ni, mereka memang paling ke depan. Cuma bila masuk bab darurat ini, mereka tukar tiun sikit. Maksudnya, sebab mereka memandang maknanya Tan Sri yang maknanya Perdana Menteri buat satu political move yang melibatkan Sri Paduka Mahkota Agung. Mereka bimbang. Mereka bimbang apabila kegagalan dalam pandemik ini, dalam urus tadbir kerajaan ketika darurat ini, PKP ini, orang akan kata yang tidak baik kepada Sri Paduka. Sebab, Sri Paduka dah setuju dengan sanan Perdana Menteri, jadi dia bimbang. Mereka ni bukan liberal, mereka ni orang yang memang pro raja. Mereka tak mahu raja terlibat dalam agenda politik parti-parti tertentu ataupun gerakan-gerakan tertentu. Jadi mereka kalau boleh nak raja ni above. Jadi mereka tak nak berlaku mencari talent dan sebagainya. Rakyat yang menyokong, rakyat boleh bertukar. Bila perut lapar ni, stres dengan buang kerja dan sebagainya, mereka boleh menyatakan, menzahirkan satu respon yang mungkin melibatkan susuk tubuh raja itu sendiri. Jadi saya nak pandangan daripada kedua ahli panel. Saya nak persilakan Datuk dulu. Secara pendeknya, apa respon Datuk daripada isu tadi? Dia tak timbul isu. Kita tak melihat raja kita macam raja British, kan? Yang jadi simbolik, jadi lambang. Raja kita sebagai khalifah, dia bertanggungjawab untuk melihat, untuk menilai, untuk memantau. Hirasatuddin wa siyasatid dunya bihi. Dia kena jaga menjaga agama dan jaga politik kenegaraan pemerintahan. Jadi rakyat perlu sedar macam keadaan sekarang ni. Bukan bermaksud bila Sri Paduka Baginda memperkenankan daurat, maka daurat inilah punca kejatuhan ekonomi, rakyat kena kurang. Tak, kita kena faham daurat ni, dia yang sebab daurat ini adalah untuk benarkan undang-undang melalui ordinance untuk menangani masalah. Kan? To the extent kalau terpaksa esok, dia boleh menyekat siapa-siapa yang boleh buat tindakan yang lebih tegas. Kalau kita tahu ada orang simpan barang ke, tak nak berkongsi makanan ke, lebih tegas lagi untuk pastikan rakyat ni boleh makan. Ataupun dari segi kita gantung tindakan mahkamah, orang berhutang. Mana boleh gantung bank sekarang ni, katakan bank nak bankruptkan orang, nak ambil harta. Dengan undang-undang daurat ni boleh tahan, macam ada moratorium lah. Moratorium sekarang ni dia atas pilihan bank. Tapi bila ada daurat, kerajaan boleh memastikan bahawa mereka bank tak boleh melaksanakan tindakan ataupun penggantungan dan sebagainya. Banyak benda untuk mengatasi supaya rakyat ni boleh makan. Rakyat tak kepupusan. Kita kena lihat aspek ni. Yang masalah kita lihat, tak boleh keluar, tak boleh kerja kerana ni semua. Itu aspek pentadbiran yang kita boleh bagi pandangan. Kan? Tapi matlamat dia sebenarnya untuk menangani isu supaya tak nak rakyat ni jadi susah, kebulu apa semua sekali. Jadi kita kena faham bahawa peranan raja kita boleh mengadu. Kalau kita rasa sekarang ni
pentadbiran, tansri, jual tansri media asing, ada benda yang tak lengkap, kita dah sampaikan pada kerajaan tak dengar, jemaah tak dengar, kita boleh mengadu pada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi bukanlah kita letakkan auto aku jangan ambil tahu. Jadi kalau tuan aku tak ambil tahu, macam mana pula tanggungjawab tuan aku nak jawab ni, wallahi wabillahi watallahi, kena jaga pemerintah yang adil, berdiri teguh di atas apa ni, keamanan dalam negeri, kan, memeliharakan agama Islam. Jadi dalam konteks ini kita kena faham bahawa Sri Paduka yang Pertuan Agong merupakan contoh dalam sistem, contoh tertinggi dalam sistem politik negara. Jadi baginda pun bertanggungjawab yang sama. Mungkin Ustaz Iqbal boleh jelaskan nantilah kalau pemerintah, kalau rakyat tak suka pada pemerintah, nanti tak ada keberkatan dan sebagainya. Jadi tertaluk. Bila sebut pemerintah tu ialah raja kita lah, bukan orang lain. Jadi tuanku macam mana pun mesti ambil campur tangan. Tak boleh tuanku nak jaga dia sanctity dia tak boleh campur tangan. Itu bukan sifat raja dalam sistem politik tradisional. Sebab tu kita lihat ada sejarah Melaka. Macam mana Sri Maharaja. Kan, dia pergi keluar. Ada kata Sultan Alauddin kan. Pergi keluar tengok, tangkap pencuri. Kan? Dan kalau lihat sahabat Khulafa Ar-Rasyidun, Sayyidina Umar pergi siasat, begitu juga Khulafa. Itulah contoh pemerintah dalam sistem politik kita. Okey, Ustaz macam mana? Ustaz Iqbal. Baik, saya perlu ingatkan semula bahawa apabila YDPA, tuanku, terima untuk ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong, beliau mengambil sumpah dengan nama Allah untuk menjaga agama Islam, untuk menegakkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan. We must always keep this oath in our mind. Kita kena faham, sumpah ini dalam agama Islam pun sumpah sesuatu yang besar. Lebih-lebih sumpah ini sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang beliau telah mengambil sumpah ini dan telah menerima amanah memikul beban di atas bahunya. Dan ada tanggungjawab yang perlu beliau laksanakan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat jelata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang yang menjadi pemimpin kepada orang bawahannya, dia akan ditanya, dia akan disoal oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Maka yang di-Pertuan Agong akan disoal oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi, dia telah mengambil tanggungjawab itu dengan sumpah dengan nama Allah SWT untuk tegakkan keamanan dan kesejahteraan di negara ini. Maka setelah melihat pertimbangan yang teliti, penilaian yang dicermati oleh beliau, jadi berdasarkan kebijaksanaan beliau, maka beliau telah membuat keputusan. Beliau telah membuat keputusan untuk mengisytiharkan darurat yang beliau melihat ini adalah perkara yang baik untuk dilakukan. Mana jika ini tidak dilakukan, maka boleh jadi perkara yang lebih mudarat, perkara yang lebih merosakkan akan berlaku. Pandemik COVID boleh jadi semakin berleluasa jika peristihan darurat tidak dilaksanakan. Maka ia telah dilakukan dengan pertimbangan yang terperinci oleh YDPA. Dan segala pertimbangan itu beliau ambil dengan mesyuarat. Dalam Islam, dalam siasat syariah, kita ada ahli syura, kita ada ahlul hili wal aqdi. Dalam konteks sekarang, Menteri Tafwid beliau adalah Perdana Menteri. Kalau zaman dahulu, Kesultanan Melayu tradisional, Sultan pemegang ijtihad yang tertinggi. Ijtihad yang berikutnya adalah lapisan pemerintahan yang lapisan kedua, iaitu bendahara. Itu Kesultanan Melayu tradisional. Zaman sekarang, ijtihad tertinggi yang mempunyai kuasa untuk mewartakan adalah yang di-Pertuan Agong. Kemudian yang berikutnya untuk membuat ijtihad adalah Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri adalah ibarat syura dan juga ahlul hili wal aqdi kepada Sultan untuk memberi input untuk Sultan mewartakan apa yang patut diputuskan. Maka wa amruhum syura bainahum. Al-Quran mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah orang yang terima wahyu, tetapi hal pemerintah negara, Allah perintahkan Rasulullah untuk mengambil input, mengambil cadangan, mengambil opinion, mengambil syur daripada orang-orang yang pakar bidang dalam isu negara, dalam pemerintahan. Maka YDPA telah melakukannya, mesyuarat telah diambil, pertimbangan telah dinilai, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan
setelah kamu melihat apa yang patut kamu putuskan, maka kamu telah jalan, kamu perlu berunding dan kamu putuskan, dan selebihnya kamu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah kata dalam Quran, kamu runding, kamu ambil mesyuarat, kemudian apabila kamu telah menekat, telah tekad ke atas suatu keputusan, maka putuskan keputusan tersebut, dan natijah daripada keputusan tersebut, tawakal kepada Allah, serah kepada Allah. Dan berserah kepada Allah, ia bukan hanya yang di-Pertuan Agong, tapi segala rakyat jelata. Sebab ia dilakukan di atas pertimbangan mesyuarat yang mempunyai lapisan-lapisan untuk mencapai keputusan yang diwartakan. Maka jika apa sahaja natijah yang keluar daripada kesan daripada peristihan darurat ini, kita tetap menganggap perkara itu baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah YDPA bukan buat suatu keputusan untuk menzalimi rakyat, untuk menegakkan keadilan, keamanan, kesejahteraan, kedamaian supaya lebih cepat pandemik COVID ini terhapus di negara ini. Maka sama ada ia terhasil ataupun tidak, maka ia telah dilakukan menurut siasat syariah yang betul dan tidak bercanggah dengan syariat Islam, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, tidak bercanggah dengan adat istiadat Melayu kita, bahkan ianya selari, ianya sepadan, dan rakyat jelata juga perlu taat kepada apa yang telah diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong, kerana ketaatan itu adalah sebenarnya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah. Baik. Saya nak nak jelaskan sedikit di sini. Adalah komentar daripada sahabat kita di Facebook ini. Dia kata buruh atau pemberontak bukankah agak senjata, khilaf dan siasah untuk mendapat aksen YDPA pun dianggap sebagai pendahaka. Saya rasa masa perbincangan kita tadi, kita pun tak ada terus just orang yang tak setuju ni sebagai pendahaka. Kita pun tak kata mereka buruh. Kau tak salah perbincangan kita tadi. Kita masukkan maknanya tak setuju itu memang akan berlaku. Tapi selagi tidak sampai kepada level secara terbuka, mengajak rusuhan, penentangan, itulah derhaka. Jadi kita tak memburuhkan siapa-siapa di sini dan mengatakan mana-mana pihak derhaka. Maknanya ketidaksetujuan itu memang akan berlaku. Manusia kan. Tetapi bagaimana respon dia? Adakah sampai turun padang, melawan, rusuhan secara terbuka? Itulah dikata menderhaka, jelas. Okey. Saya nak tanya pada Ustaz Iqbal. Jadi daripada tadi kita sebut tentang ijtihad, ulul amri dan sebagainya. Boleh tak Ustaz kongsikan contoh-contoh dalam sejarah Islam, contohnya di zaman khilafah Ar-Rashidin ataupun dalam pemerintahan Kesultanan Alam Melayu, ijtihad ulul amri yang berlaku pada era tersebut. Saya ulang balik Ustaz. Boleh tak Ustaz bagi contoh ijtihad ulul amri yang pernah berlaku di zaman Khulafa Ar-Rashidin ataupun juga di zaman Kesultanan Alam Melayu. Mohon Ustaz kongsikan. Baik. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memegang otoriti pemerintahan. Ya. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan yang memegang 6 bulan, Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Umar, Umar bin Abdul Aziz. Ya, Khulafa Ar-Rashidin daripada kalangan sahabat, apabila mereka membuat ijtihad, sekaligus ianya menjadi sunnah, menjadi sunnah. Ya. Kerana itu seorang ulama Al-Habib Abu Bakar Adni mengatakan, apabila Rasulullah kata hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin, maka sunnah Khulafa Ar-Rashidin itu adalah lebih daripada sudut pemerintahan. Kerana Khulafa Ar-Rashidin ini mereka adalah sahabat Nabi, mereka juga alim ulama dan mereka memegang otoriti pemerintahan. Jadi apa saja ijtihad yang mereka putuskan, dia sekaligus menjadi sunnah. Kita jangan ingat bila Rasul kata ikut sunnah Khulafa Ar-Rashidin, maksudnya Khulafa Ar-Rashidin ada sunnah yang lain yang tak selari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasul ada sunnah lain, Khulafa Ar-Rashidin ada sunnah lain. Tidak. Ya.
Maksudnya sunnah daripada sudut pemerintahan, kerana ada isu-isu yang tertentu yang timbul pada zaman Khulafaur Rasyidin yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ keperluan untuk beristihad. Istihad kan ada sesuatu yang isu yang timbul yang tidak terdapat secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, maka digunakan upaya kesungguhan, kegigihan untuk mendapatkan keputusan. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi menjadi khalifah, maka hari pertama beliau meneruskan angkatan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjaga sempadan. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain mengatakan kita patut menarik balik. Patut menarik balik angkatan tersebut. Sayyidina Abu Bakar membuat ijtihad, mengatakan bahawa sesuatu yang telah dihantar oleh Rasulullah SAW, kita tak patut tarik balik. Maka biarkan angkatan Sayyidina Usamah bin Zaid terus berada di sempadan, walaupun Rasulullah wafat, mereka tak perlu balik. Itu ijtihad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara yang lain, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, siapa yang pada zaman Rasulullah yang bayar zakat bersama dengan tali unta, bayar zakat unta bersama dengan tali unta, tapi kalau zaman aku, kalau dia tak bagi bersama dengan tali unta, maka aku akan perang. Itu ijtihad Sayyidina Abu Bakar. Kerana beliau faham, dia bukan sekadar tali. Sebab Sayyidina Abu Bakar faham, zakat itu bukan tali, zakat itu kepada unta itu yang dikenakan zakat. Tapi ada kena mengena pada zaman tersebut, siapa yang tak bagi tali sekalipun, itu menunjukkan suatu bentuk penderhakaan. Itu ada menunjukkan beberapa ciri-ciri kemurtadan. Kerana kita faham pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai orang dah mula nak murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar tak nak tolerate walaupun sedikit pun apa yang mereka telah lakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tak nak tengok ada double standard di situ. Dan pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau telah berijtihad bahawa pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu dia ambil masa untuk disiasat dan tidak terus mengambil balasan terhadap orang-orang yang melakukannya, kerana perkara itu sangat rumit, sangat sophisticated untuk menentukan siapa sebenarnya yang membunuh Sayyidina Uthman. Walaupun pada zaman itu ramai yang tak setuju dengan Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali telah membuat keputusan. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah membuat ijtihad ketika beliau menjadi khalifah bahawa siapa-siapa menteri dan pegawai di dalam pemerintahan, dalam kerajaannya, dilarang untuk mengambil hadiah daripada rakyat jelata. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa-siapa daripada menteri aku yang aku tahu ambil hadiah daripada mana-mana rakyat jelata, dan aku pecat di situ. Kerana beliau mengetahui, sebenarnya terima hadiah kan tak salah sebenarnya. Tetapi itu ijtihad beliau. Beliau mengetahui zaman itu zaman yang dah mula corruption. Dan beliau tak nak perkara itu berlaku dalam kerajaan beliau. Hadiah pun beliau larang. Baik, dalam Kesultanan Melayu, kita tengok zaman Sultan Mansur. Sultan Mansur, pada ketika itu anak beliau, Sultan yang merupakan Tengku Mahkota, pewaris Raja Melaka, bernama Tengku Muhammad. Tengku Muhammad sedang naik kuda, lalu di kawasan anak bendahara Tun Perak sedang main takraw. Main takraw tadi, bola tadi terkena tanjak anak raja tadi, Tengku Muhammad, Tengku Mahkota tadi. Maka tercabut tanjak tersebut. Beliau turun daripada kuda dan dia bunuh anak bendahara Tun Perak. Maka perkara itu disampaikan kepada Sultan Mansur. Sultan Mansur hantar wakil, cuba tengok pada Tun Perak apa yang beliau kata, apa yang beliau nak kata dalam isu ini. Sebab bendahara, saya kata tadi, bendahara menteri tafwid. Jadi beliau akan juga ada bilang kuasa untuk buat ijtihad. Beliau mengatakan, kami tidak akan membalas dendam terhadap apa yang anak raja lakukan, tetapi kami tidak mahu pertuankan anak raja itu. Maka bila Sultan Mansur mengatakan demikian, maka mengetahui bahawa anaknya ini bendahara tak terima untuk nak jadikan sultan, maka dimakzulkan daripada Melaka. Sultan Mansur tak jadikan dia sebagai Tengku Mahkota, cabut, dihantar ke Pahang. Pahang waktu itu Tumpaktu. Tumpaktu ni tempat orang tak ada orang sangat, dan tempat terpencil di Pahang pada ketika itu. Ya, itu ijtihad Sultan Mansur. Yang
yang terakhir yang saya ingin berikan adalah Sultanah Safiyatuddin yang merupakan anak kepada Sultan Iskandar. Sultan Iskandar adalah orang yang pro kepada pemikiran Imam Ibn Arabi, Syekh Hamzah Fansuri, ya, Syekh Syamsuddin Sumatrani, pemikiran esoterik, pemikiran yang tinggi dalam tasawuf. Tapi apabila beliau wafat, maka digantikan oleh menantu beliau bernama Sultan Iskandar Sani. Beliau pro kepada orang-orang yang menentang Syekh Hamzah Fansuri. Beliau pro kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi ada pertemuan pemikiran. Kemudian apabila Sultan Iskandar Sani meninggal dunia, digantikan oleh isterinya bernama Sultanah Safiyatuddin, seorang wanita tapi menjadi sultanah. Beliau telah membuat ijtihad untuk mengadakan perdebatan antara pemikiran Syekh Hamzah Fansuri dan juga Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dan akhirnya keputusan daripada perdebatan tersebut, wakil daripada pemikiran Syekh Hamzah Fansuri bernama Ustaz Saiful Rijal telah memenangi perdebatan tersebut, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri pulang ke India dengan penuh kehormatan dan kemuliaan, dan beliau telah berijtihad. Sultan Safiyatuddin telah berijtihad untuk menegakkan semula pemikiran yang ayahandanya dahulu telah tegakkan, iaitu pemikiran Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, dan juga pemikiran yang bersusu galur kepada Imam Ibn Arabi, Syekh Abdul Karim Jili, dan Syekh Al-Jami dan sebagainya, untuk ditegakkan di bumi Aceh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, kita pun jam sudah menunjukkan 10.20 malam. Kan kita dah bersidang hampir 1 jam 20 minit. Ustaz Datuk masih ada? Alhamdulillah. Jadi baik, panggil kata-kata akhir lah. Kata-kata akhir. Maksudnya ada gangguan lain kot. Okey, mungkin Datuk terkeluar. Okey, kata-kata akhir daripada Ustaz. Kata akhir nasihat lah kepada kita semua dalam berkaitan dengan COVID sekarang ni dan juga pandemik sekarang ini. Apa nasihat-nasihat? Ringkas saja Ustaz. Semoga rakyat yang mendengar ni, penonton yang mendengar ni rasa tenang, rasa untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Baik. Satu saja yang saya ingin kongsikan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dengan riwayat sanad yang sahih, bahawa baginda bersabda, ajaban li amril muslim, sungguh menakjubkan urusan orang Islam itu, kerana apabila dikurniakan nikmat kepadanya, maka dia bersyukur, maka syukur itu adalah baik baginya. Dan jika ditimpakan ujian ke atasnya, maka dia bersabar, dan sabar itu juga adalah baik baginya. Maka apa saja yang menimpa kita pandang dengan pandangan cinta kepada siapa yang mendatangkan ujian tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan tenang kalau kita mengetahui apa yang datang itu adalah baik untuk kita, meninggikan darjat kita di sisi Allah, membesarkan bekalan kita. Ya, kita tahu dalam pandemik ini mungkin kita ada kekurangan kewangan, ya itu semua kesusahan yang juga dialami oleh Rasulullah. Beliau banyak berlapar, tapi itu adalah baik untuk kita, mengampunkan dosa kita, membesarkan pahala ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah tempat yang singkat, kita akan berlalu pergi, dan tak lama lagi kita masuk ke alam akhirat dan segalanya akan berakhir. Tetapi kita ingin mengakhiri dengan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri dengan ucapan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang mengatakan, sejak aku mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku jatuh cinta terhadap setiap permasalahan ujian yang datang dalam hidupku. Kerana aku mengetahui yang mendatangkan ujian itu dan permasalahan itu adalah amat mencintaiku, iaitu Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Profesor. Putus. Putus tadi Datuk. Okey. Cuma tak boleh nak minta kata-kata akhir sikit. Okey. Akhir, mohonlah. Orang kata mohonlah. Okey, saya rasa perlu saya sambung sikit yang pasal borah tu lah. Kan? Saya rasa mungkin pendengar kita tu perlukan jawapan. Di mana saya kata tadilah. Jadi saya menyatakan bahawa apabila mereka ni menolak pensyarahan yang teragung, kita lihat dekri penolakan tersebutlah. Kalau dia sampai peringkat
lebih menghasut dan sebagainya, kita deal dengan kanun kesesaan. Jadi kanun kesesaan dia adalah level menghasut, tapi kalau dia angkat senjata tu waging war against Yang Tuan Agong lah. Itu terborah tu. Kalau dia tak angkat senjata dan sebagaimana, sekadar dia tak setuju atau kesalahan, bergantung kepada tahap. Dan yang saya jelaskan tadi, penggunaan perkataan pendahaka pun kita lihat pada uruf. Kan? Uruf macam mana? Bukan bila masuk dahaka ni, maksudnya macam Ustaz Iqbal tadi lah, bukan dahaka tu pada borah, pendahaka. Macam saya bagi misalan tadi, isteri lah. Kadang suami ni, bini tak buat air, atau buat air lambat sikit dah dahaka dah. Kan? Padahal bukannya apa kan, ataupun lawas sikit cakap tu. Jadi, istilah pendahaka ni perlu dilihat dari konteks uruf, tak mestinya itu masuk pada borah. Dan kita perlu lihat apa yang berlaku ni pun, dissenting, dari sudut kita kena hormati sebab titah Yang Tuan Agong ni merupakan sebahagian daripada undang-undang. Jadi kewajipan kita ni tak bolehlah kita simply bukan setakat kita aja atau kita menyeru orang supaya mempertikaikan keputusan Yang Tuan Agong. Jadi itulah saya harap perbincangan kita pada malam ni dapat memberi manfaat. Bagaimana pentingnya kita faham tentang di sana ada ijtihad ulil amri. Kalau dalam buku sejarah Melayu dipanggil amar diraja. Itu ijtihad ulil amri lah. Itu saja daripada saya untuk semua penonton yang mengikuti rancangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada dua panelis kita pada malam ini, Al-Fadhil Maulana Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari dan juga Datuk Profesor Madya Datuk Wan Ahmad Fauzi bin Husin. Maka kita tutuplah majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.